terima kasih kepada Cik Susmawani. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Haris Haikal bin Fuad dengan nombor pendaftaran 01 DKA 21F1150. Okey, saya akan meneruskan dengan pelan sistem pemasangan paip di rumah kediaman satu tingkat. Okey, di sini terdapat beberapa jenis paip iaitu paip perkhidmatan, paip perhubungan, paip agihan dan paip limpah. Selain itu terdapat juga sinki dapur, tak sinki cucian, tak mandian dan tandas serta kunci paip dan meter. Okey, seterusnya ialah jenis-jenis paip. Di sini terdapat 3 jenis paip. Yang pertama ialah paip besi bergalvani atau dikenali sebagai BG. Yang kedua ialah paip polyvinyl klorida atau dikenali sebagai PVC, dan yang terakhir ialah paip poli atau dikenali sebagai HDPE. Yang pertama ialah paip besi bergalvani. Paip besi bergalvani diperbuat daripada keduli yang bersadu dengan zinc. Yang kedua ialah saiz paip BG ditentukan oleh ukuran diameter bahagian dalam batang paip. Okey, selain itu, saiz yang biasa untuk kegunaan di rumah ialah 13mm dan 20mm dengan panjang 6m. Okey, yang terakhir ialah untuk kegunaan pipaipan industri dan loji pula. Saiz yang biasa digunakan ialah 25mm, 32mm, 38mm dan 50mm. Seterusnya, yang kedua ialah paip polyvinyl klorida ataupun dikenali sebagai PVC. Okey, paip PVC diperbuat daripada plastik polyvinyl klorida, sebab itu ia dipanggil PVC. Okey, yang kedua ialah digunakan untuk paip agihan, paip cuci dan paip limpah. Okey, saiz paip ini di pasaran ialah 13mm, 20mm, 25mm, 32mm dan 50mm. Paip ini ringan dan mudah dikendalikan tapi tidak sesuai untuk menyalurkan air panas. Okey, panjang piawaian paip PVC ialah 6m. Yang terakhir ialah paip poly HDPE. Okey, paip ini boleh dilentur dan tahan cuaca panas dan hujan. Paip ini berwarna hitam, lebih kuat daripada PVC, tidak berkarat, ringan dan boleh digulung. Okey, ketebalan dalam satu saiz tetapi mempunyai diameter pelbagai. Maknanya diameternya tidak sama. Okey, seterusnya ialah lebih mahal dan tidak boleh ditekalkan. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Encik Azman, nama saya Nisha Zani binti Mazin, dan pendaftaran 01 DKA 21F1090. Saya akan menceritakan tentang bahan pemasangan paip yang digunakan dengan prosedur pemasangan bekalan air. Bahan yang pertama ialah pita PTFE. Pita PTFE ini digunakan untuk mengelakkan kebocoran pada sambungan paip yang berulir dan mengukuhkan sambungan paip besi bergalvani. Yang kedua ialah glue PVC atau persenia pelarut. Fungsinya ialah menyambung semua jenis pepaipan PVC. Seterusnya ialah alatan tangan. Alatan tangan yang pertama ialah pita pengukur. Ianya berfungsi sebagai mengukur semua jenis pepaipan. Dan yang kedua ialah pelayar cengkam seribu. Fungsinya ialah untuk memegang, melonggarkan dan mengetatkan bahagian paip. Yang ketiga ialah ragum pipe yoke. Ragum pipe yoke ini berfungsi untuk memotong paip besi bergalvani dan paip PVC dengan cepat dan mudah. Yang keempat ialah pemotong paip PVC dan poli. Ianya berfungsi sebagai memotong paip PVC dengan poli yang lebih cepat dan tepat. Dan yang kelima ialah spana boling laras. Ianya berfungsi sebagai mengetat dan melonggarkan. Yang keenam ialah perengkur paip. Perengkur paip ini berfungsi sebagai mencengkam dan memutar batang paip besi bergalvani. Yang ketujuh ialah gergaji besi. Gergaji besi ini berfungsi sebagai memotong bahagian-bahagian nipis. Dan yang terakhir ialah kerikil bulat. Kerikil bulat ini membesarkan lubang yang berbentuk bulat dan melengkung. Seterusnya, prosedur kerja pemasangan bekalan air. Sistem bekalan air di rumah setingkat ini merupakan sistem logik, iaitu sistem tangki. Ianya berhubungan dengan paip perhubungan dengan paip perkhidmatan, iaitu meter air yang terbahagi kepada dua, iaitu sistem terus dan sistem tidak terus. Sistem terus. Sistem terus ini ia berfungsi membekalkan air secara terus tanpa melalui tangki simpanan air dari paip perkhidmatan ke lengkapan pepaipan dalam rumah, khasnya bilik dapur dan bilik air. Sistem tidak terus ini pula ialah bekalan air dibekalkan dari meter melalui paip perkhidmatan ke tangki simpanan air. Saluran sistem bekalan air yang pertama ialah melalui paip perhubungan. Paip perhubungan ini ia menghubungkan paip utama dengan meter air.
Biasanya batang paip hubungan ni diperbuat daripada besi bergalvanik. Seterusnya ke paip perkhidmatan. Paip perkhidmatan ini ia membekalkan air daripada tangki simpanan. Ia menghubungkan meter air ke tangki dan sinki dapur. Biasanya batang paip perkhidmatan ini diperbuat daripada besi bergalvanik juga, iaitu biji. Dan seterusnya ke paip agihan. Paip agihan ini pula ia mengagihkan air dari tangki simpanan air kepada kelengkapan paipan dalam rumah seperti pili-pili sinki cuci, alat mandian hujan dan tangki simbang. Seterusnya ialah paip limpah. Paip limpah ini ia menyalurkan limpahan air dari tangki simpanan jika injak berbola mengawal paras air tidak berfungsi. Ia disambungkan pada tangki air dengan jarak kira-kira 50mm atas paras air penuh. Dan akhir sekali ialah paip cuci. Paip cuci ini ia menyalurkan air kotor keluar dari tangki simpanan air semasa kerja mencuci tangki. Dan paip ini biasanya dipasang pada dasar tangki simpanan air. Itu sahaja dari saya. Saya teruskan dengan pembentang seterusnya, iaitu Cik Susmawani. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Cik Susmawani binti Cik Kamarudin, nombor pendaftaran 01DKA21F1085. Di sini saya ingin membentangkan tentang prosedur pemasangan paip buangan. Kaedah saliran atau perpaipan. Yang pertama, saliran atas permukaan tanah. Jenis paip yang digunakan dalam sistem saliran atas tanah iaitu paip air sisa, paip najis, paip bolong. Seterusnya, saliran bawah permukaan tanah. Paip-paip untuk saliran bawah tanah berfungsi untuk menyalurkan air sisa dan najis dari paip air sisa dan paip najis di dalam bangunan atau rumah ke tangki septik atau loji rawatan kumbahan. Okey, seterusnya kegunaan paip yang digunakan dalam sistem saliran atas tanah. Yang pertama, paip air sisa. Untuk menyalurkan air sisa dari lekapan air sisa di dalam bangunan atau rumah ke sistem paip saliran bawah tanah. Yang kedua, paip najis. Untuk menyalurkan kumbahan dari manusia seperti najis dan urina dari lekapan najis ke tangki septik atau ke loji rawatan kumbahan melalui sistem paip saliran bawah tanah. Yang ketiga, paip bolong atau paip anti-sifon. Untuk mengedarkan udara di dalam sistem saliran serta mencegah dari berlakunya pensifonan. Paip ini dihubungkan kepada paip air sisa dan paip najis, tetapi ia tidak menyalurkan air sisa dan najis. Sistem saliran atau perpaipan atas tanah. Terdapat 3 jenis sistem. Yang pertama, sistem dua paip, two or dual pipe system. Ia sesuai digunakan apabila lekapan air sisa terletak jauh dari lekapan najis bagi memudahkan kadar alirannya. Dalam sistem ini, 2 paip utama digunakan. Paip buangan digunakan untuk pembawa air buangan dari dapur dan bilik air ke longkang, manakala paip najis membawa najis dari alatan kebersihan ke pembentuk. Seterusnya, kedua-dua paip tumpu tersebut akan dihubungkan kepada paip saliran di bawah tanah dengan menggunakan liku dan cabang. Air sisa terlebih dahulu akan disalirkan ke dalam perangkap gegeluk atau giuli sebelum disalirkan ke dalam paip saliran air sisa bawah tanah. Seterusnya, kebaikan sistem ini adalah ia dapat mencegah dari berlakunya bau busuk. Di sini saya nyatakan gambaran sistem tersebut. Yang kedua, sistem satu paip. Sistem ini hanya menggunakan satu paip sahaja kerana ia lebih ekonomi. Rangkaian paip bolong sekurang-kurangnya bergaris pusat 50mm dihubungkan dari perangkap lekapan sanitari kepada paip tumpu bolong yang bergaris pusat 75mm. Paip bolong atau paip anti-sifon digunakan untuk mencegah kehilangan kedap air di dalam perangkap yang mungkin berlaku disebabkan oleh pensifonan, tekanan membalik dan akibat dari kesan angin. Bahagian bawah pintu tumpu bolong dihubungkan kepada paip tumpu air sisa dan najis untuk membebaskan mana-mana udara termampat yang mungkin ada di bahagian bawah paip tumpu najis dan air sisa. Paip pencawang air sisa dipasang di bahagian atas lantai, manakala paip pencawang najis dipasang di bahagian bawah lantai. Oleh itu, kedudukan penyambungannya pada paip tumpu adalah berbeza. Air sisa dan najis disalirkan ke paip tumpu dan seterusnya ke paip saliran bawah tanah.
Sistem ini dikenali sebagai sistem pengudaraan sepenuhnya. Oleh itu, ia memerlukan perangkap pada setiap lekapan sanitari. Jika paip tumpu tersumbat, keseluruhan sistem akan terjejas. Di sini juga saya nyatakan gambaran. Yang ketiga, sistem paip tumpu tunggal. Sistem ini hanya menggunakan satu paip sahaja, tetapi ia berbeza dari sistem satu paip dari segi sambungan alatan kebersihan. Alatan kebersihan disambung terus ke paip utama. Ini bertujuan untuk mengelakkan dari berlakunya perubahan tekanan semasa beberapa alatan kebersihan digunakan secara serentak. Bagi mengelakkan dari berlakunya saifan tersendiri, penggunaan garis pusat paip yang sesuai, panjang paip, kecondongan paip dan sambungan yang betul diambil kira. Paip pengudaraan adalah perlu apabila terdapat alatan kebersihan yang terletak jauh dari paip utama, dan jika paip utama tidak dapat diletakkan betul-betul menegak, setiap lekapan sanitari dipasang dengan paip pencawang. Oleh itu, penyambungan paip pencawang kepada paip tumpu terlalu berdekatan antara satu sama lain. Di sini saya nyatakan alatan yang digunakan untuk kerja pemasangan paip buangan. Yang pertama, cangkul. Cangkul digunakan untuk menggali tanah untuk dijadikan lubang ruangan meletakkan saluran paip buangan. Seterusnya, paip polivinil klorida PVC bersaiz 50 mm digunakan untuk menyalurkan air sisa buangan dari tingkat atas ke bawah loji pembuangan. Pita PTFE untuk sambungan paip yang berulir. Glue pipe PVC semen pelarut disapu pada paip atau penyambung PVC yang tidak berulir sebelum pemasangan dilakukan. Seterusnya, perangkap S digunakan untuk saluran tandas. Perangkap botol digunakan di sinki dapur dan sinki tandas untuk mengelakkan bau busuk. Perangkap P digunakan untuk menyalurkan najis dari tandas ke loji sisa buangan. Ragum paip yok untuk memotong paip besi galvani dan paip PVC dengan cepat dan mudah. Sekian sahaja daripada saya. Pembentangan seterusnya saya serahkan kepada Liana Amili. Terima kasih kepada Cik Susmawani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noliana Amili binti Hanizam 01 DKA 21F1072. Saya akan menerangkan tentang prosedur tangki simpanan air. Terlebih dahulu, saya akan menerangkan serba sedikit tentang tangki air ini. Tangki simpanan air ini mempunyai kegunaannya, iaitu dapat mengurangkan pencemaran air yang disebabkan berlakunya tindakan mendapat kotoran ke dalam sesalur induk melalui paip servis. Selain itu, tangki air juga dapat membekalkan air apabila bekalan air terus yang dikenali sebagai direct supply terputus sementara. Tangki simpanan air ini dapat membekal air ke tangki air panas dan dapat menyimpan air di mana selalu berlaku gangguan bekalan air. Ini adalah lukisan skematik yang menunjukkan komponen-komponen dan ukuran yang terdapat di tangki air. Antara komponen yang terdapat di tangki air adalah paip air masuk, inlet pipe, paip air keluar, outlet pipe, paip air limpah, overflow pipe dan paip cuci score pipe. Komponen-komponen ini mempunyai kegunaannya, iaitu yang pertama, paip air masuk dapat menyalurkan bekalan air daripada meter ke tangki air. Yang kedua, paip air keluar dapat menyalurkan bekalan air dalam tangki ke paip agihan. Yang ketiga, paip air limpah dapat menyalurkan air yang berlebihan jika pelampung dalam tangki rosak. Manakala paip cuci dapat menyalurkan air keluar jika ingin mencuci tangki akibat daripada mendapat kotoran dalam tangki. Dan yang terakhir, paip udara. Untuk mengelakkan air lock, paip udara perlu dipasang pada paip air keluar dan ketinggiannya mestilah melepasi paras maksima air dalam tangki. Seterusnya, prosedur pemasangan tangki simpanan air. Yang pertama, menyediakan tempat perlengkapan dan lain-lain untuk meletakkan tangki air. Yang kedua, menunjukkan ukuran tangki air yang terbaik dan sesuai. Yang ketiga, menyediakan alas tangki air. Cara pemasangan tangki air yang paling sempurna adalah dengan meletakkannya di tempat yang rata dan jangan memilih tempat yang condong supaya tangki air tidak terjatuh.
Yang keempat, menentukan lebar tangki air. Menyediakan tempat yang lebih luas dan menggunakan alas lebih lebar dari ukuran tangki air minimum 30 cm. Hal ini bertujuan sebagai mencegah tangki air supaya tidak mudah jatuh ke tanah dan jika hendak memasang tangki air anda di tempat yang tinggi. Yang kelima, pasangkan cincin keselamatan dengan betul. Yang keenam, memasang tangki air dengan paip ventilasi. Pemasangan paip ventilasi udara ini sangat penting untuk mengatur sirkulasi udara di dalam tangki air. Ia bertujuan untuk mengurangkan tekanan udara dan mengatur sirkulasi udara masuk dan keluar tangki. Dan cara yang terakhir adalah water level control. Pemasangan water level control atau biasa disebut pelampung. Jika menggunakan pelampung, semuanya akan berjalan automatik bermula dari air diisi sehinggalah air keluar dari tangki air. Namun, jika tidak menggunakan pelampung, kita akan melakukan secara manual. Seterusnya, peraturan pemasangan tangki simpanan air. Tangki simpanan bermuatan tidak melebihi 4,500 liter hendaklah mematuhi peraturan-peraturan berikut. Yang pertama, hendaklah disediakan dengan air limpah bergaris pusat lebih besar daripada paip air masuk. Yang kedua, paip air limpah hendaklah dipasang 150 mm dari paras atas tangki. Garis pusat paip adalah sekurang-kurangnya satu saiz lebih besar daripada air masuk. Seterusnya, paip air masuk mesti disambung dengan injak berbola tekanan tinggi dan tidak melebihi 100 mm dari atas paras tangki. Dikawal oleh injak berkunci atau dikenali sebagai stop cock. Seterusnya, paip air keluar hendaklah dipasang 50 mm dari lantai tangki dan saiznya bergantung kepada jumlah penggunaan. Ia dikawal oleh injak berpintu. Bagi mengelakkan air lock, maka paip udara perlu dipasang pada paip air keluar dan ketinggiannya mestilah melepasi paras maksima air dalam tangki. Paip amaran berukuran 25 mm perlu dipasang pada aras 50 mm di bawah aras paip limpah. Paip air cuci pada takat yang paling rendah sekali dan disertakan dengan satu injak penahan iaitu gate valve. Tangki simpanan yang bermuatan melebihi 4,500 liter hendaklah mematuhi peraturan-peraturan berikut. Paip air limpah hendaklah lebih besar daripada air masuk. Yang kedua, jarak air limpah dari hujung atas tangki tidak kurang daripada 50 mm. Dan yang terakhir, paip air masuk mesti dikawal oleh injak berbola tekanan tinggi. Sistem pemasangan tangki simpanan mempunyai muatan-muatan tertentu bagi setiap sistem pemasangannya, berpandukan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Seterusnya, peralatan dan bahan yang digunakan untuk pemasangan tangki air. Yang pertama, PVC paip simen. PVC paip simen adalah untuk menyambung semua jenis paip PVC. Yang kedua, pita PTUFE adalah untuk mengelak kebocoran sewaktu penyambungan paip. Yang ketiga, PVC MTA adalah untuk menyambungkan ke paip PVC atau terus ke pili paip. Yang keempat, connector 10 adalah untuk menyambungkan paip ke tangki simpanan air. Manakala yang kelima, spana boleh laras adalah untuk membuka dan mengetatkan kepala pili. Yang keenam, pita pengukur. Pita pengukur berfungsi untuk mengukur panjang paip yang hendak dipotong. Yang ketujuh, perengkuh paip adalah untuk mencengkam dan memutar batang paip biji. Yang ke-8, gergaji besi adalah untuk memotong batang paip biji atau PVC. Yang ke-9, pelayar cengkam ragum adalah untuk mencengkam batang paip. Dan perengkuh paip adalah untuk memegang batang paip biji semasa membuat bebenang dan memotong batang paip. Sekian sahaja daripada saya.